Yang ni paper 3 Pahang yang kamu buat tu. Okey, jadi sebab korang dah buat, korang bagi jawapan kat Cikgu Lan. Okey. Jadi, seorang murid menjalankan satu eksperimen untuk mengkaji hubungan antara sudut tuju I dan sudut biasan R apabila sinar cahaya merambat dari udara ke blok kaca semi bulatan. Susunan radas eksperimen itu ditunjukkan dalam darjah 1.1. Ni kamu ingat lah macam mana nak baca sudut tuju dengan sudut bias. Dia mesti baca kat normal kan lah. Jadi yang dia bagi tu adalah sudut tuju kamu, yang kamu kena baca tu adalah sudut bias kamu. Okey. Kita tengok dia punya pemboleh ubah lah. Apa pemboleh ubah dimanipulasi untuk eksperimen ni? Sudut tuju. Sudut tuju I lah. Siapa dah buat tu dia boleh semak jawapan dia. Yang bergerak balas lah. Sudut bias. Sudut bias. Yang ni kamu boleh bagi sudut bias ataupun kamu bagi sin R pun boleh. Sudut bias. Apa yang kita malarkan untuk eksperimen cahaya ni? Ketumpatan blok kaca. Boleh ketumpatan blok kaca atau apa lagi jawapan lain? Dek biasan. Betul. Orang lain ni betul tak? Ada ni buat betul tak? Betul lah. Betul ya? Okay. Indeks biasan N. Ya. Alright. Jadi kita nak lengkapkan kamu punya ni. Okay, yang first one ni berapa dia punya sin I dia? Sin I dia berapa? 0.26. 0.26. Kamu ambil 2 tempat puluhan. Berapa bacaan R dia? 11. Baca kat sini lah. Nanti kamu baca tulis kat sini bacaan dia. 11. Jadi bila kita sin kan dapat berapa? 0.19. 0.19. Betul ya? Siapa baca salah R dia? Tak? Semua betul? Okey, yang kedua ni sin I dia 0.50. Ingatlah kalau fizik kamu kena ambil tempat puluhan dia sama. Kalau ambil daripada atas tu 2, kalau dia 0.5 pun kamu kena tulis 0.50. Yang ni berapa bacaan R dia? 20. 20 darjah. Jadi bila kita sin R kan dapat 0.34. 0.34. Okey. Yang ni sin I dia berapa? 0.71. Berapa sudut R dia ni? 29. 29 darjah. Sin R? 0.48. 0.48. Yang ni last lah. Okey, sin I? Tak, ada lagi 2. 0.87. 0.87. R berapa? 36. 36. Senang je nak baca. Di sini 30. Ini 35, ini 36. Berapa sin R? 0.59. 0.59. Okey, yang last ni sin I dia berapa? 0.97. 0.97. R? 41. Sin R? 0.66. 0.66. Okey. Jadi bila kamu dah baca semua betul, yang ni betul dah dapat 3 markah. Tanda lah. Lepas tu untuk diagram tu bila kamu catat semua betul baru kamu dapat markah penuh. Jadi yang ni 2 markah, yang ni 2 markah, yang ni 2 markah. Jadi kalau salah satu salah pun dia tolak 1 lah. Kalau salah lebih daripada, mana dia tulis? Kalau salah lebih daripada mana? Dia kata kalau 3 atau 4 betul dapat 1 markah. Okay. Kalau salah 1 pun dapat potong 1 markah. Okay, jadi jadualkan keputusan anda. Yang ni jadual dia biasa saja. Data tadi tu
Jadi dia nak dalam jadual tu mesti ada I, R, sin I dengan sin R. Jadi ada 4 kolom. Cek nah masing-masing buat. Jadi yang ni I, yang ni R, yang ni sin I, yang ni sin R. Yang ni dia punya unit dia, darjah. Jadi yang sin ni tak ada unit. Okey, jadi bila kamu isi tu, cikgu suka kamu buat ke bawah, jangan buat yang satu lagi tu. Satu lagi yang kamu buat macam mana? Ke kanan tu. Yang tu cikgu tak suka sangat. Yang kamu bawa data kat sini, lepas tu kamu gerak ke sana. Yang ni senang sikit nak baca. Jadi kamu isikan betul, lepas tu kat sini kamu mesti isi dia punya tempat perpuluhan tu konsisten. Nah, maksudnya yang ni 0.26, yang ni 0.50. Kalau kata kamu tak isi 0.50, kamu buat 0.5 je, kamu tolak 1 markah. Nah, jadi semua ni kena isi 2 tempat perpuluhan. Jadi kamu isi sampai habis, kamu buat betul, kamu dapat 2. Dia tengok kamu punya simbol dan unit, lepas tu kamu punya titik perpuluhan. Decimal places. 2 tempat perpuluhan. Untuk sin I dengan sin R. Okey, jadi kamu dah plotkan graf tu. Lukiskan graf sin I melawan sin R. Yang Pak CY dia siapa? Sin I. Sin I. Jadi yang Pak C akses sin R nah. Kamu dapat graf besar tak? Comel graf kamu? Kalau Dah comel, satu titik tak kena. satu titik tak kena. Cikgu tak ada dia punya gambar yang dia dah plot. Satu titik tak kena boleh lagi kita anggap base straight line. Okey, jadi kalau kata kamu punya graf besar 70% daripada paper, ingat 70% daripada kertas tu, lepas tu kamu label Pak CY dengan Pak CS tu mesti label simbol dan unit dia. Ni Pak CY tu sin I, tapi yang ni tak ada unit kan, jadi sin I dengan sin R. Jadi selalunya kertas graf tu dia dah ada tajuk dah, jadi dia tak ada markah untuk tajuk. Jadi kamu punya titik semua betul, kamu dapat base straight line, baru kamu dapat 4 markah penuh. Jadi kalau graf kamu tu bukan base straight line, cikgu akan tolak 1. Okey. Berdasarkan graf anda, kita dapat hubungan apa untuk sin I dengan sin R? Kamu dapat hubungan yang macam mana? Sin I berkadar langsung dengan sin R. Okey, kamu dapat dia lalu asalan. Ada tak siapa-siapa yang graf dia tak lalu asalan? Tak tahulah sebab dia tak plot. Plot ke tak plot? Jadi sin I. Jadi kalau kata graf kamu tak lalu asalan, ingat dia mesti pintas Pak CY. Dia tak boleh pintas Pak CS lah. Kamu jangan bagi dia pintas Pak CS. Kalau dia pintas Pak CY, kamu ikut graf kamu. Jadi yang ni kamu akan kata sin I bertambah secara linear dengan sin R. Jadi yang ni ikut graf kamu kalau sekiranya graf kamu tu base straight line. Jadi yang ni sin I adalah berkadar langsung. Dengan sin R. Tulis dua-dua ni. Kalau tak tulis cikgu tolak, cikgu tak bagi markah ni 1. Okey, jadi siapa dah dapat markah penuh dah? Yang ni ada 16 markah. Dapat dah? Kira lah. Jadi kertas ni memang kamu nak kena dapat A++. Baru kamu punya keputusan tu elok. Okey, jadi nombor 2 pula. Jadi seorang murid menjalankan eksperimen untuk menyiasat hubungan antara kuasa 2 panjang gelombang lambda kuasa 2 dan kedalaman air bagi suatu gelombang air. Keputusan eksperimen ditunjukkan dalam graf lambda kuasa 2 melawan D. Yang ni graf dia. Sekejap lagi kita tengok graf dia balik. Jadi kamu nampakkan graf ni dia lalu kosong. Okey, jadi apakah hubungan antara lambda kuasa 2 dengan D? Langsung. Berkadar langsung. Tulis kadar langsung je, tulis. Lambda berkadar langsung. Lambda kuasa 2 adalah berkadar langsung. Kadar langsung. Mana Syaman, cikgu tak dengar suara pun. Hidup lagi tak? Okay. Tentukan nilai lambda bila D sama dengan 2.5. Ni hidup lagi. Hidup. Kamu cek jawapan kamu tahu? Okey. Tunjukkan pada graf itu bagaimana anda menentukan nilai lambda. Jadi dia kata D tu 2.5.
Bila dia kata tunjuk, mesti tunjuk maknanya mesti conteng kertas graf kamu. Jadi dia kata D2.5 kan. Jadi daripada sini sampai sini, titik ni, tanda sikit. Lepas tu, berapa bacaan dia tu? Betul tak cikgu baca? 10 betul. Jadi kamu tulis jawapan dia 10 cm kuasa 2 lah. Itu unit lambda tu. Jadi kalau boleh Macam mana? sini boleh label titik. Macam kan? Minta Apa? lambda saja. Dia minta lambda ke Macam lambda yuk. tu? Oh lambda lambda Lambda. saja. Okay, kat sini kamu boleh label titik tu dulu. Yang ni berapa tadi? 25 kan? 2.5 dengan 10. Tak lagi kita boleh guna titik ni nak cari kecerunan tau. Kamu tak payah cari titik lain maksudnya. Okay, lepas tu sorry. Lepas tu kita cek lambda, dia tulis lambda kuasa 2 adalah sama dengan 10.0 cm kuasa 2. Jadi nak dapat lambda kita kena punca kan. Jadi jawapan dia berapa? Punca kan? 3.16 3.16. Unit dia jadi apa? cm. PM. cm sebab tadi dia cm kuasa 2, jadi bila kita puncakan dia jadi cm saja. Okey, lepas tu dia kata tunjukkan, hitungkan kecerunan K bagi graf itu, tunjukkan pada graf itu bagaimana anda menentukan K, nyatakan nilai bagi K dalam unit SI. Jadi kita nak cari kecerunan, jadi kecerunan kita tunjukkan segitiga yang kita lukis. Jadi kalau kita pakai titik ni, satu lagi titik tu kamu pakai titik kosong-kosong lah. Jadi tarik sini. Conteng lah. Okay, conteng. Jadi kalau dia nampak kamu label titik ni pun dah kira okey dah nah. Jadi Y2 tolak Y1 over X2 tolak X1. Dia dapat berapa tu? Jadi yang ni titik 2 kamu. X2, Y2. 10 tolak 0 per dengan 2.5 tolak 0. Jadi 10 bagi 2.5. Dapat 4. Betul lah. 4. Apa unit dia? Yang ni 4. Unit paksi Y dia tadi cm kuasa 2 kan? Oh sorry. Lepas tu paksi X tu D kan? Jadi unit dia jadi apa? AG cm cube. Jadi apa? cm kuasa 2 bahagi dengan cm betul? Cm kuasa 2 kat atas, cm kat bawah kan? Dua-dua cm kan? Kenapa dia jadi cm cube pula ada ni? Alhamdulillah. Dia jadi apa? CM saja. Dia jadi cm saja. Ya. Cm saja. Bagi ni potong satu. Okey, jadi dia 4 cm. 4.0 cm. Nyatakan dalam unit SI maksudnya apa? Dalam meter. Tukar jadi meter. Senti ni 10 kuasa berapa? 3. Kuasa Negatif 3. 2. Mili yang kuasa negatif 3 sebab kamu bagi 100 kan nak dapat tu. Bagi 100 maksudnya bagi darab dengan 0.01. 0.01 tu 10 kuasa negatif 2. Jadi jawapan dia 4.0 darab 10 kuasa negatif 2 meter. 2 ingat lah. Jadi yang ni tak ada kat kalkulator kamu kena ingat senti ni 10 kuasa negatif 2. Mili ada kat kalkulator kamu 10 kuasa negatif 3. Yang lain semua ada kat kalkulator kamu . Alright. Jadi yang ni unit SI dia, maknanya sebenarnya kat ruangan ni kena isi dengan unit SI lah. Tak apa, kalau kamu tulis semua kamu dapat 4 markah. 4 tu termasuk kamu tunjukkan kat graf tu lah yang macam mana, titik mana yang kamu guna untuk dapat. Yang ni ada markah. Okey. Habis dah? Okey, jadi dibagi kamu formula. Frekuensi gelombang air boleh ditentukan dengan menggunakan rumus ni. Jadi ada K kat sini kan? Jadi di mana K adalah kecerunan graf tersebut. Jadi hitungkan nilai frekuensi gelombang. Saya nak kira tu. F sama dengan apa? Yang ni masuk sini. 10 bagi 4. 4 ke 4 darab 10 kuasa negatif 2? Darab 10. Pasal jadi 2. Mesti yang unit SI tu baru dapat unit hertz. Kalau tidak dia tak jadi hertz 10 kuasa negatif 2. Ataupun 0.04 ni. Jadi kamu picit kalkulator. Berapa kamu dapat frekuensi dia? 250. Punca dah? Oh. Punca. 15.8 tu.
15.81 1.4 hertz. Hertz. Hertz lah. Aha. Ni lah. Okay, betul. Kira total lah, jangan lupa punca. Dah, jadi ini senang. Ingat lah bila dia kata pakai kecerunan, selalunya soalan ni berkait lah. Sebab semua ni dia kata berdasarkan graf anda. Jadi bila dia kata berdasarkan graf, semua maklumat yang dia suruh ganti tu mesti pada graf kamu yang kamu dah cari kat atas tu. Okay. Apakah yang berlaku pada kecerunan graf jika frekuensi gelombang air bertambah? Hari kamu tengok formula dia. Apa jadi kat kecerunan kalau kata frekuensi bertambah? Berkurang. Tengok dia K ni duduk bawah kan, F ni duduk atas kan. Ini maksudnya K dengan F ni adalah berkadar songsang. Jadi kalau F ni, faham boleh? Sebab yang ni tingkat atas. Siapa yang tingkat atas tu dia berkadar langsung kan. Siapa yang tingkat bawah, yang ni dia berkadar songsang. Jadi kalau dia kata F tu bertambah, K tu akan berkurang lah. Okay. Jadi yang ni kecerunan dia akan berkurang. Jadi hubungan ni selalunya memang kita boleh tengok daripada equation lah. K akan berkurang, kecerunan. Tulis ayat lengkap lah. Okay. Nyatakan satu langkah berjaga-jaga yang perlu diambil untuk membaiki keputusan ni. Ada tak dia pakai alat ukur? Ada kan? Ada. Dia pakai alat ukur. Jadi alat apa dia pakai ni nak ukur sentimeter? Baris. Baris meter. Okey. Jadi apa ayat dia, macam mana nak tulis langkah berjaga-jaga ni? Ya, betul. Serenjang. Mesti berserenjang dengan Laraskan mata. laraskan Dengan- mata. Ataupun Laraskan kedudukan mata. laraskan kedudukan mata. Hafal lah ayat ni. Berserenjang dengan Supaya berserenjang dengan skala pembaris meter. Yang ni kena sebut alat baris meter. untuk Mengelakkan ralat parallax. untuk mengelakkan ralat parallax. Dia nak semua point ni. Kamu kena cakap kedudukan mata kamu macam mana, alat tu apa untuk mengelakkan ralat yang mana satu. Elakkan ralat parallax. Tu je lah kalau fizik. Okey. Jadi yang bawah ni kita nak buat dia punya eksperimen. Cuba kamu tenung soalan ni. Yang ni eksperimen apa kamu rasa? Ingat lagi tak? Kamu dah buat dalam kelas? Yang ni kita tak pernah buat eksperimen ni sebab kita tidak ada alat ni. Razah menunjukkan seorang penyelam sedang menyelam ke kolam renang. Satu tu dalam air swimming pool, satu tu dalam air laut. Lepas tu dia kata apa? Telinga dia sakit. Jadi apa yang berubah ni? Apa yang berubah? Kanan. Kedalaman. Kedalaman. Bukan. Kedalaman tak? Ketumpatan. Betul, Macam mana kamu nak tahu ketumpatan ke kedalaman? Kamu tengok air ni berbeza. Ni kolam renang, ini air tawar. Laut. Yang ni laut. Jadi yang beza tu, yang manipulasi tu adalah kamu punya ketumpatan air. Jadi apa yang bergerak balas? Tekanan. Okay. Tekanan. Jadi kamu kalau kata kita nak buat eksperimen guna apa yang mengubah ketumpatan air, macam mana kita nak jalankan eksperimen tu? Apa yang kita boleh buat? Sediakan dua ayat berbeza. Kita boleh guna larutan berbeza ataupun yang senang lagi kalau nak menggunakan bahan yang murah lagi, apa dia kita boleh buat? Masa cikgu rasa kamu pernah buat kan? Ya. Kimia. Kamu nak buat kimia, kamu guna air garam berlainan jisim. Betul, kamu larutkan garam berlainan jisim. Lagi banyak garam terlarut, lagi apa? Kurang tumpat. Lagi tumpat. Lagi banyak garam kamu larutkan dalam air tu, lagi tumpat air tu. Contohnya macam laut mati. Laut mati tu air paling tumpat lah, dia paling masin dalam dunia lah. Sebab dia punya garam tu banyak. Okey, jadi eksperimen ni pakai
pakai corong teaser. Kamu ingat tak rupa eksperimen ni macam mana? Pernah tak cikgu ajar kamu buat dalam kelas? Dengan tiup U. Tiup U dengan tu dia kata dah cakap dah sini garam dia kata garam, kita guna garam. Tapi kalau dia tak sebut, kamu boleh guna bahan yang berlainan ketumpatan macam kamu cakap. Kita pakai minyak, pakai air, pakai alkohol. Tapi kamu kena tahu 5 jenis lah. Nah, okey. Mari kita isi dulu apa inference dia. Apa inference yang sesuai. Ketumpatan air mempengaruhi tekanan. Ketumpatan cecair mempengaruhi tekanan cecair. Apa hipotesis dia? Semakin bertambah, tinggi ketumpatan. semakin tinggi ketumpatan cecair semakin Bertambah tekanan. okey, semakin bertambah ketumpatan cecair semakin bertambah tekanan. Nampak ke? Cecair. Okey. Alright, jadi kita nak buat eksperimen ni. Apa tujuan eksperimen ni? Untuk mengkaji hubungan antara Ketumpatan cecair dengan tekanan cecair. ketumpatan cecair dan tekanan cecair. Jadi yang ni kamu tahu lah sebab kamu dah tulis hipotesis betul kan. Jadi pemboleh ubah dia yang dimanipulasi adalah Cecair. kalau garam tu. Jadi kita kena buat apa dengan garam tadi? Jenis larutan. Kan? Bilangan garam. Bukan bilangan. Kamu nak kira butir-butir ke? Ketumpatan. Jisim garam. Okey, kamu boleh tulis ketumpatan cecair dibagi juga ataupun kamu tulis definasi operasi dia lah. Kita tambah ketumpatan tu dengan kita menambah jisim garam kan. Mana-mana pun boleh dia tak lenient sangat dengan kamu. Tapi eksperimen ni kita akan timbang garam lah. Okey, jadi yang bergerak balas apa? Tekanan cecair. Tekanan air. Cecair. Air garam, air lah kan? Boleh pakai air. Okey, yang apa yang dimalarkan? Apa yang dimalarkan? Yang ni berkaitan dengan tekanan cecair kan? Kedalaman. Jadi kamu kena tengok balik dia punya formula dia nak. Jadi apa formula untuk P air? P cecair? Rho GH. Rho GH kan? Cair. Rho GH. Jadi sekarang ni kita tengah tengok P dengan rho kan. Jadi H ni kita kena malar Jadi dia berdasarkan kita punya formula tu. Jadi yang kita malarkan adalah kedalaman corong teaser kamu tu. Kamu celup di dalam mana. Jadi yang tu kedalaman cecair lah. Tak berasa situ. Kedalaman cecair. Okey, cuba senaraikan cikgu semua radas tambahan dia. Apa yang kamu perlu? Tolok Bordon. Tak, kita tak pakai tolok Bordon sebab kita ada tiup U. Tiup U tu manometer kamu kan? Macam mana kita dapat tahu tekanan daripada manometer? 76 cm. Bukan. Bukan. Tengok tinggian cecair tu. Kita tengok ketinggian cecair tu tersesar lepas kita celup corong teaser kita. Macam mana Mari cikgu tunjuk kamu macam mana rupa eksperimen ni. Kok kamu lupa habis dah. Ada ni lupa habis dah kan macam mana rupa dia? Jadi kita punya tiup U. Yang ni ada ingat tak kita belajar pasal tiup U kita dulu? Jadi kita akan sambung dia dengan tiup getah. Tiup getah tu. Lepas tu kita ada bika tinggi dia tu. Kita nak tinggi sikit. Lepas tu corong teaser kita. Ni corong teaser kamu. Jadi corong teaser ni kita akan rendam dia pada ketinggian H kan. Sebab H tu kita nak malar kan. Jadi kita kena labelkan kat gambar kita tu H kita.
Ya, kecil tak? Kecil besar sikit. Okey. Jadi yang ni air garam kamu dalam ni ya. Ni air garam. Jadi bila kita celupkan corong tisel ni, dalam dia ada udara kan? Jadi dalam manometer ni ada air. Apa jadi kat air tu? Dia naik. Dia akan naik kat belah kiri lengan ni kan. Jadi bila dia celup kat sini, dia punya tekanan tu bertambah, jadi dia akan tolakkan udara kat bahagian lengan manometer kamu ni. Dia akan menyebabkan air naik kat belah sini. Jadi kat sebelah sini hujung sekali kena letak apa? Okay. Baris. Baris. Baris nak check lah kamu punya tekanan lah. Jadi tekanan air tu kita baca terus daripada ketinggian pada paras manometer tu. Kita boleh cari kan. Jadi yang ni pun kita kena label. Jadi kita nak baca tekanan tu mesti pada paras yang sama dengan kat mana kamu punya udara ni dah tolak manometer ni kan. Jadi banyak mana dia naik daripada sini ke sini, yang ni kita label juga. Yang ni nak baca tekanan kan kamu label dengan huruf lain. Kata kat sini dia label huruf Y. Ni nah. Jadi kita baca ni, lepas tu kalau kita tahu kalau kita masuk dalam formula H rho G, kita dapat balik lah kamu punya tu. Tapi kat sini kita tak payah kira pun tekanan tu. Kamu boleh terus je cara operasi tu, definisi operasi kita anggapkan yang ni kita terus dapat bacaan tekanan dia. Nah, kita tak payah masuk dalam formula H rho G ni. Kalau masuk pun sama saja kan. Jadi dia terus ambil ketinggian bacaan ketinggian pada lengan manometer ni sebagai kamu punya tekanan. Nah, okey, jadi senaraikan balik dia punya radas tambahan ada apa? Tube U. Ada tube U lagi. Baris. Baris Bika. baris meter. Bika tu kita panggil dia bika tinggi ya. Lagi tube U, baris Orang meter, risau. corong tisel, bika tinggi. Lagi alat kamu yang untuk kamu manipulasikan garam tu. Kena tambah apa? Isi. Garam. Saya nak timbang jisim garam. Penimbang. Kena ada neraca. Raca. Yang ni neraca Ya. special ke neraca biasa? Boleh tak pakai neraca 3 galon untuk timbang garam? Tak boleh. Kena pakai neraca apa? Boleh. Tak boleh. Garam tu ringan. Kena pakai neraca elektronik lah. Kena pakai neraca elektronik. Lagi bahan basah kamu ada apa? Ada apa lagi? Bas. Garam. Garam. Kalau fizik campur semua lah, dia tak ada beza. Radas tambahan tu sekali nampak. Garam, air, satu lagi yang ada kat gambar ni yang kita tak label apa? Dia kata. Tube getah. Tube getah. Yes. Okay. Tube getah. Salah eja dah. Ada lagi tak? Habis dah lah? Okay. Jadi yang tu senarai ingat kan yang paling penting kamu kena mention tu alat yang dia dah bagi tu. Tube U kamu, manometer kamu, tapi sekali dengan kamu punya cara untuk manipulasi objek tu, maknanya kamu punya neraca dengan pembaris meter kamu. Okay. Jadi yang ni susunan radas bila kamu susun, kamu label lah. Jadi kamu kena label macam mana nak baca H ni. Lepas tu kamu kena label macam mana nak baca tekanan tu. Boleh? Jadi kamu kena label kat pembaris tu kat mana nak baca tekanan. Lepas tu H sekali nah. Okey. Meh baca kat cikgu macam mana prosedur dia eksperimen ni. Apa sebab apa? Sediakan radas dan bahas betul raja di atas. Sediakan atau radas disusun. Radas dan bahan disusun. Boleh ke susun bahan? Seperti rajah di atas. Okey, ayat nombor 2. Masukkan Garam. Banyak Garam. mana garam?
Kena, 10 gram. 10. kita kena spesifik je nah. Jadi masukkan 10 gram garam. Nah, ini M1 kita. Ataupun masukkan garam berjisim. Garam. Kenapa ayat cikgu tiba-tiba aktif ni ya? Garam. Tak. Garam berjisim M sama dengan 10 gram dimasukkan, dilarutkan. Nak larut dalam banyak mana? Ke dalam berapa mililiter air kamu rasa? Dalam bikat ini. 250. Mana kamu tahu? Memang biasa guna macam ni. Air di dalam bikat tinggi. Lepas tu buat apa? Garam diukur. Apa nak buat dengan corong tisa kamu tu? Celup kan. Corong tisa kamu dicelup ataupun corong tisa ditenggelamkan. Sehingga ataupun pada kedalaman H. kedalaman H sama dengan apa? Nak celup dalam mana? 15 cm. 15 cm. Boleh lah. Asalkan logik. Lepas tu buat apa? Baca. Baca apa? Baca tekanan tu nah. Jadi yang kat situ dia panggil sebagai perbezaan panjang turus cecair berwarna pada lengan manometer tu nah. Jadi kita ukurkan perbezaan panjang turus cecair pada lengan manometer Y diukur dengan menggunakan pembaris dan direkodkan. Direkodkan. Dia kata wajib tau tulis direkodkan. Sebab kalau tak tulis dikiranya dia tak bagi kamu markah. Cikgu pun tak tahu nak kena kod betul. Okey, nombor 4. Habis dah? Seterusnya boleh buat apa? Ulang. Eksperimen. Eksperimen diulang dengan jisim garam 15. M sama dengan 15 gram. Lepas tu 20 gram, 25 gram, 30 gram. Kira lah mesti ada 5 semua sekali lah. Kadang-kadang kamu buat 4 salah lah. Tak boleh terima. Habis dah. Jadi soalan ni senang saja. Lepas tu cara untuk menjadualkan data tu kamu buat jadual lah. Okay, jadi jadual dia simple je. Ada 2 kolom. Mana cikgu penuliskan? Kolom yang kiri ni kolom apa? Jisim garam. Jisim garam lah. Jisim garam. Simbol dia. Slash. Dia punya unit dia. Gram. G. Okay, lepas tu yang ni. Perbezaan panjang lurus cecair pada lengan manometer. Masukkan semua dalam tu. Simbol dia Y tadi kan? Lepas tu, simbol dia Y yang ni koma. Lepas tu unit dia sentimeter nah. Isikan kamu punya maklumat jisim tu. Dia tadi berapa? 10, 15, 20, 25, 30. Yang ni kamu biar kosong. Lepas tu untuk analisis data kita akan plot graf. Apa lawan apa? Y melawan Y melawan M. M, okey. Tu je lah. Ini sentimeter, yang ni gram. Tak payah lukis apa-apa. Paksi saja. Okey dah. Settle dah. Okey, yang tengok soalan nombor 2. Dapat nah? Boleh?
Okay. Rajah 41 dan rajah 4.2 menunjukkan titisan air jatuh ke permukaan air dalam dua bezel yang berlainan. Apa beza antara gambar rajah ni? Dalaman. Pandai. Kedalaman satu besen cetek, satu besen dalam. Lepas tu apa yang bergerak balas tu? Hanya gelombang. Panjang gelombang ni. Okey, pandai. Betul lah. Jadi yang ni kedalaman mempengaruhi kamu punya panjang gelombang. Yang ni eksperimen yang menggunakan tangki riak. Ni eksperimen gelombang ni. Banyak kali keluar kan gelombang. Jadi yang ni senang saja sebab kedalaman. Macam mana eksperimen kalau kata kedalaman tu kena ada apa? Itu kamu buat dah kan? Yang ni Bongkar kacau. kena ada blok kaca yang berlainan ketebalan. Jadi kat dalam gambar tu bila kamu lukis, cikgu nak kamu label sekali. Jadi yang ni tangki riak kamu daripada side view kan. Kamu berblok kaca kan. Jadi kamu kena label lah. Kedalaman tu kita baca daripada air yang kat atas ni. Ni yang ni kena ada dalam gambar tu. Kalau tidak nanti dia tolak markah kamu. Markah satu je. Dengan kamu lukis penat-penat kamu tak label dia tolak satu. Okey, cuba sebut kat cikgu semua dia punya kamu tahu dah kan semua ni? Inference dia. Bacalah kat cikgu inference dia apa? Dalaman air Mempengaruhi panjang gelombang. panjang gelombang. Okey, hipotesis dia Semakin bertambah kedalaman air, kedalaman air. semakin bertambah panjang gelombang. Betul lah. Semakin bertambah kedalaman air, semakin bertambah panjang gelombang. Lepas tu tujuan eksperimen untuk mengkaji hubungan antara kedalaman air dan panjang gelombang. Okey, jadi yang ni kita akan manipulasikan kedalaman air itulah kamu punya blok kaca tu kan. Lepas tu yang bergerak balas tu panjang gelombang. Yang dimalarkan apa? Spreader air. Tak. Ni Daripada formula. Kita ambil daripada formula. Yang ni daripada formula. Yang ni ada formula ke? Ada. V sama dengan F lambda. Frekuensi. Jadi kita akan malarkan frekuensi pegetar tu lah. Jadi frekuensi tu dimalarkan. Cuba senaraikan radas tambahan dia. tangki riak. Kira. Lagi. Oh, Blok kaca. Lagi. Lampu sulur. Lampu. Ya, lagi. Stroboskop. Stroboskop. Okey lagi. baik. Baris. Okey. Kertas putih. Putih. Kertas putih. Lagi. Bekalan kuasa sebut dah. Belum. Bekalan kuasa. Bekalan kuasa, tangki riak, blok kaca, stroboskop, pembaris, skrin. Jadi kalau kamu lukis lita, kamu tambah sekali lita tu punya bahan. Jadi kalau frekuensi tu malah tak wajib lah lukis lita. Tapi dia berbeza tau ikut skema. Kalau kamu nak selamat, kamu lukislah lita tu sekali. Tapi banyaknya benda nak lukis. Yang penting kamu kena lukis yang ni cikgu rasa. Yang kamu label macam mana nak baca H. Lepas tu contoh yang sikit kat kertas putih tu macam mana rupa lambda tu. Yang kamu nak kena baca lambda tu. Okay, yang lain ni kamu tahu ke? Bagi tahu cikgu macam mana prosedur eksperimen ni. Ini prosedur dia. Ada bahan disediakan. Radas bahan disusun seperti rajah di atas. Lepas tu Tidak jadi. lagi. Lepas tu Hidupkan motor pengetar. Blok kacau. Blok kaca letak blok kaca dulu. Yes. Letakkan blok kaca setebal 5. berapa cm? Tebal ingat tau. Dan ni kita pakai unit kan? 0.5. 1. 0.5 cm. Boleh 0.5 cm. Logik. Bagi yang logik 0.5 cm. Macam mana ayat kamu letakkan blok kaca setebal 0.5 cm Dalam tangki riak. ke dalam tangki riak dan Motor dihidupkan. motor dihidupkan. Motor je.
Dalam kosong. Motor dan lampu. Motor dan lampu dihidupkan lah. Okey. Okey, lepas tu nombor 3. Ukur Perhatikan, kita pakai apa tadi nak perhatikan gelombang tu? perhatikan panjang gelombang. Stroboskop. Perhatikan corak gelombang dengan menggunakan stroboskop dan Ukur penumpang marah. panjang gelombang yang terhasil menggunakan Kembali. Baris. pembaris. Panjang gelombang tu yang kamu ukur tu yang kat atas kawasan blok kaca tu kamu boleh spesifikkan. Okey, nombor yang last sekali, ulang eksperimen. Ulang eksperimen, tadi cikgu dah cakap dah dan direkodkan. Okey. Ulang eksperimen dengan menggunakan blok kaca setebal, tadi dah berapa? 0.5 kan? Lepas tu? Ya. 1. 1.5, 2, 2.5, 3. 3 pun dah cukup tebal lah kan mengenai bubuh air tu dalam. Okey, tak apa, logik. Okey. Habis dah? Faham ah? Jadi paper 1 siapa dah siap dah? Tadi Amir tak siap soalan tu. Roman siap dah? Ilya buat tak? Ilya tidur lah? Belum ni. Kalau Saya belum, ni. minggu depan lah. Minggu depan semua kena settle sebab cikgu nak tengok markah kamu. Kamu dapat berapa? Ya. Sebolehnya dapat 35 ke atas lah. 35 ke atas. Syaman buat tau. Jadi paling kurang separuh betul. Okey. Jadi sekarang ni dah pukul 11.22. Baru sejam. Jadi kita tengok paper 2 Ganu kita. Yang bahagian A dulu. Yang ni kamu nak ke yang seconting ni? Nak ke tak nak jawapan dia? Tak tahu. Tak tahu. Dah. Dah ada kan? Tak payahlah cikgu tutup dia. No. Okey, sekarang ni kita nak tengok Terengganu. Kamu ada kelas ke lepas ni? Ada lagi kelas tak? Ada. Tak ada kan? Sekejap Ahmad, kelas esok malam kamu boleh buat yang homework cikgu bagi yang dalam grup tu. Kalau tak erti boleh tanya cikgu siap-siap. Kalau cikgu ajar yang malam tu, cikgu nak ajar laju-laju sikit. Di kertas 2 dulu. Cikgu kecilkan kertas ni. Kau biar bersuni. Okey. Mari cikgu bagi soalan dulu. Yang ni Terengganu ke? Kenapa sama je? Lain kan? Tapi soalan soalan nombor 1 ni sama. Ni soalan lain kan? Lain. Yang mana ni? Lain. Nombor 1 tak jawab sama sebiji ada ni. Sama kan? Ya. Ya. Tapi dia suruh kira. Sebelum ni dia kata bagaimana untuk tentukan kan? Okey. Ni sama. Nak juga buat? Buatlah. Sebab lagi kamu kena kira kat bawah tu. Yang ni cikgu bagi kat Syaman lah. Syaman. Siapa print dah kertas ni? Siapa duduk dekat? Siapa duduk dekat ni malam print? Boleh ambil kat sekolah. Nombor 2, soalan gelombang. Siapa nak bagi gelombang? Ilyas lah. Ya, senang kan? 3. Soalan haba. Cikgu bagi kat Adenin. Nombor 4, ni soalan kiraan lah. Soalan haba lagi. Haba lah. Cikgu bagi kat Lukman. 5. Soalan cahaya. Cikgu bagi kat Hakim. Nombor 6. Soalan elektromagnet. Bagi kat Amir. So, okey. Tadi orang kat atas tu dapat soalan pendek kan? Jadi yang ni cikgu bagi kat Ilyas.
soalan semikonduktor dan diod. Yang ni soalan radioaktif. Soalan radioaktif cikgu bagi kat siapa nak jawab ni? Caman, 2 orang lah. Buat panjang. Cikgu bagi kat Caman dengan adenin. Mana? Okey, yang bawah ni tak apa, biar dulu. Okey, Caman. Ni tolong cikgu jawab soalan nombor 1 ni. Kamu buka mic kamu. Mana Caman? Buka mic. Nak dengar. Suara. Cikgu nak dengar suara. Okey. Okey, jadi yang ni soalan lebih kurang sama macam hari tu. Apakah dimaksudkan dengan hal laju? Kadar bahan. Ada perubahan? Perubahan sesaran terhadap masa. Sesaran. Kalau cakap kadar perubahan sesaran pun cukup dah, sebab kadar tu maksudnya dia bahagi dengan masa. Alright, mana satu yang betul? Tandakan jawapan dalam kotak disediakan. Kereta itu bergerak dengan percutan seragam pada PQ. Kereta itu bergerak dengan percutan sifar pada PQ. Mana satu betul? Yang atas ke yang bawah? Percutan seragam. Salah. Yang PQ tu percutan seragam ke percutan malah? Percutan seragam ke percutan sifar? Sifar. Macam mana nak tahu percutan tu sifar? Curunan dia kosong, dia landai. Yang ni nampak? Yang ni percutan malah. Ada satu nilai. Percutan malah tu maknanya percutan tu ada satu nilai saja, maknanya dia garis lurus. Kalau dia lengkung tu maksudnya percutan tu berubah-ubah. Jadi kalau kata dia landai macam ni, maksudnya curunan dia kosong, maksudnya percutan dia sifar. Okey, kirakan jarak yang dilalui oleh kereta mainan tu. Cuma nak kira jarak dia. Ni pakai apa? Ini kira pakai apa? Luas bawah. Jadi kamu tengok bentuk dia. Bentuk apa ni? Kita kira tu weh. Ni bentuk apa? Semua sekali ni. Ni bentuk apa? Trapezium. Okey, jadi trapezium apa formula dia? Setengah darab panjang pendek ni kan? Campur dengan panjang-panjang ni. Jadi yang pendek ni berapa saat? 4 saat. 8 tolak 4 kan? Campur dengan yang panjang ni berapa saat? Yang panjang ni berapa saat? 8. Okey. Lepas tu darab dengan tinggi trapezium. Berapa tinggi trapezium tu? 2. Betul. Jadi kira Zat berapa dapat ni? Dapat 12. Betul ke? Betul. 12 apa? Unit dia apa? Betul? Unit dia meter. Sebab sesaran lah. Jadi luas bawah graf sama dengan jarak ataupun sesaran. Jadi dapat 12 meter. Okey, habis dah. Ilyas, soalan nombor 2. Rajah 21 menunjukkan suatu fenomena yang berlaku di kawasan pantai.
terdapat perbezaan panjang gelombang antara P dan kawasan Q. Jadi yang ni tanjung kamu, yang ni teluk kamu. Dia kata ada perbezaan panjang gelombang antara P dan Q. Namakan fenomena gelombang. Yang ni fenomena apa? Fenomena. Yes. Kita ada fenomena pantulan, pembiasan, pembelauan, interference. Yang mana satu ni? Pembelauan. Salah. Salah. Interference. Salah. Hai. Apa ni? Yang ni yang berubah tu adalah apa? Kedalaman kan? Pembelauan. Salah. Pembiasan. Nak kena sebut semua baru betul. Bila kedalaman berubah, apa jadi dengan panjang gelombang? Yang ni makin cetek kan? Makin cetek kan? Apa jadi dengan panjang gelombang ni? Kurang. Berkurang. Jadi yang ni fenomena pembiasan. Jadi kamu punya nampak tak kamu punya gelombang ni bengkok? Okey. Ini pembiasan. Apakah yang berlaku kepada tenaga gelombang air ketika berada di kawasan tanjung? Apa berlaku kat tenaga dia? Tengok gambar ni. Yang ni arah rambatan gelombang kamu kan? Jadi kalau arah rambatan gelombang kamu menuju pada satu titik, apa jadi kat tenaga dia? Menumpu. Menumpu, betul. Dia akan menumpu pada tanjung kamu. Apa jadi kat amplitude dia? Dia bertambah. Amplitude dia bertambah. Okey, yang ni gambar rajah kamu kena lengkap kan? Yang ni sama macam exam hari tu kan? Jadi first kali kita kena buat apa? Normal. Normal dia. Jadi yang ni kita teruskan, lepas tu normal. Ini normal kamu. Jadi yang ni kita panggil sudut tuju dia lah. Lepas tu dia terbias kat sini, menjauhi normal ke mendekati normal? Mendekati. Kamu dah munyah kan? Mendekati. Okey, lepas tu gelombang dia macam mana? Berserenjang tak dengan arah rambatan ni? Serenjang. Serenjang. Lepas tu makin jauh ke makin rapat? Makin rapat. Okey, betul ya. Okey, gitu. Betul. Jadi pastikan kamu bubuh direction dia, kamu bubuh normal. Lepas tu kamu lukis muka gelombang ni rapat-rapat. Okey. Draw. Lepas tu dah buat dah kan dua-dua ni? Dah. Dapat 3 markah. Okey, habis dah. Ada ni. Rajah 3.1 menunjukkan blok logam P berjisim 300 gram pada suhu awal 100 darjah Celsius. Direndamkan ke dalam 200 gram air. Yang ni yang kita buat dulu tu eksperimen tu kan, kita panaskan dulu kita punya logam ni. Jadi suhu dia 100 darjah Celsius. Lepas tu kita transferkan dia ke dalam satu lagi bekas yang mengandungi air. Jadi air ni, lepas tu dia tunjuk kat bawah graf dia. Jadi yang ni graf dia. Jadi yang ni graf untuk bongkah P tu lah. Jadi suhu dia makin menurun kan. Sehingga dia mencapai keseimbangan terma. Jadi dia start suhu dia 100. Lepas tu dia akan bagi dia punya haba dia. Haba besi akan pindah daripada logam, bongkah logam tu kepada air. Jadi suhu dia akan menurun sampai dia capai keseimbangan terma. Apa maksud keseimbangan terma? Keadaan di mana kadar pengaliran besi haba adalah sifar. Betul. Dan suhu dia? Suhu dia jadi apa? Itu je lah. Suhu dia sama ke Ada tak? lagi? Suhu dia sama ke tidak? Suhu dia sama. Jadi keadaan di mana dua objek yang bersentuhan secara terma.
mempunyai pengaliran haba bersih sifar dan suhu yang sama. Sifar. Sifar, Suhu betul? yang sama. Suhu yang sama. Berapakah suhu bongkar api apabila mencapai keseimbangan terma? Cuba kamu tengok gambar rajah tu. Berapa suhu dia? Kat mana dia dah sampai Sangkut keseimbangan tu. terma? Tak dengar. Oh, sangkut. Berapakah suhu bongkar api apabila ia mencapai keseimbangan terma? Ni soalan B. Tengok graf ni. Kat mana kamu rasa dia capai keseimbangan terma? Seratus ke? Tak, yang ni suhu awal dia. Dia takkan capai suhu 100. Yang ni keseimbangan terma antara air yang dia letak tu dengan kamu punya bongkar ni. Macam mana kamu nak tahu dia dah sampai keseimbangan terma? Masa suhu dia tak turun dah. Dia sama dengan suhu air. Bila dua-dua ni suhu sama, suhu dia tak turun dah pada graf ni. Kat mana? Berapa suhu dia masa tu? Nampak tak? Putus ke line cikgu? 45 ke? Yes, 45 darjah Celsius. Kat sini ya, kat sini. Maknanya dia dah habis dah, dia dah bagi pengaliran haba, jadi dua-dua orang tu jadi 45 darjah Celsius. Okay. Hitungkan kuantiti haba yang dibebaskan oleh bongkar api apabila mencapai keseimbangan terma. Yang ni nak pakai formula apa? Adinin, putus ke internet? Yang ni suhu berubah kan? Jadi kita akan pakai formula apa? Haba dibebaskan oleh bongkar api, kita pakai konsep ni. Haba dibebaskan sama dengan haba yang diserap. Jadi first kali dia suruh cari haba yang dibebaskan kan? Jadi kita nak kira yang ni dulu. Jadi suhu awal bongkar api tadi berapa? Suhu awal dia berapa tadi? Suhu awal bongkar api 100. 100. Lepas tu suhu akhir dia berapa? Akhir dia 45. Jadi berapa theta dia? Berapa perubahan Akhir suhu dia dia? 45 kan? Perubahan suhu 55. 100 tolak dengan 45 lah. 100 tolak 45. 55. Okey, jadi dia bagi kamu apa ni? Specific heat capacity. Yang ni apa? Dia bagi C. Okey, dia bagi C. Jadi kita nak pakai formula apa ni? Nak pakai formula apa? Q sama MC theta ke? Yes, kita akan pakai Q sama dengan MC theta. Kalau dia kata dia nak haba dibebaskan betul, maksudnya dia nak Q lah. Dia nak Q lah. Jadi Q sama dengan MC theta. Jadi tadi berapa jisim berblok P tadi? Jisim dia adalah 300 gram. 300 gram lah. Jadi yang tu kamu boleh guna terus ke kena convert? Kena convert. Jadi 300 gram tu berapa kilogram? 0.3. Jadi 0.3 darab dengan darab dengan 55 kamu punya theta. 55. T kamu apa? Dah 900. Okey, kira dapat berapa? Yang ni haba dibebaskan oleh jasad P tadi tu 14850 joule. 14850 joule.
Alright, betul. Jadi berdasarkan jawapan anda di C1 ni, kirakan suhu awal air. Macam mana nak cari suhu awal air? Macam nak guna maklumat ni? Kita nak cari suhu awal, kita nak cari theta kan. Kita nak cari yang ni suhu awal tolak suhu akhir kan? Jadi sama juga kita akan buat benda yang sama untuk air ni. Suhu akhir air tu yang kita tahu. Berapa suhu akhir air ni? Suhu akhir ni dapat apa? Suhu akhir Ha. 45. Yes, 45. Jadi yang ni akhir. Jadi awal tu lagi sejuk ke lagi panas daripada 45? Lagi sejuk. Lagi sejuk kan sebab diserap haba. Jadi yang kita nak guna tu sekarang yang belah kanan ni, haba yang diserap. Jadi kalau ikut konsep dia, haba dibebas sama dengan haba diserap. Jadi haba diserap tu adalah 14,850 joule juga. Jadi Q adalah sama dengan MC theta sekali lagi. Cuma sekarang ni kita nak masuk maklumat apa? C tu 4,200. Okey. Kita akan masuk maklumat air. Jadi Q kita 14,850. M kita M air tadi 200 gram. Berapa kg tu? 0.3. 0.2. 200. 0.2. Okey. C kamu 4,200. Lepas tu kita nak masukkan perbezaan suhu ni. Jadi kita kena tolak suhu apa dengan suhu apa. Siapa yang masuk dulu? Suhu awal ke suhu akhir? Apa tolak apa kat sini? Suhu akhir tolak suhu awal. Yes. Jadi 45 tolak dengan suhu awal, kamu kata X. Alright, cuba kira berapa dapat X tu? Berapa suhu awal kamu? Tu 27.32. Betul, 27.32 darjah Celsius. Okay. Jadi yang lain pun ingatlah, kalau kata keseimbangan terma, kita kena ingat konsep ni. Haba yang dibebas adalah sama dengan haba diserap. Jadi sebenarnya kita akan pakai formula Q sama dengan Q lah. Jadi yang ni haba dibebas tu Q dengan MC theta, kita pakai. Yang ni untuk kes yang ni logam lah. Yang satu lagi tu kita akan pakai yang siapa yang menyerap haba tu. Okey, soalan seterusnya. Soalan untuk Luqman. Nombor 4. Rajah 4 menunjukkan sebuah ceret elektrik. Ceret elektrik itu berlabel 2 kW 240 volt. Apakah yang dimaksudkan dengan labeling tu? Apa maksud label 2 kW 240 volt ni? Dia punya Apabila masa yang diperlukan. jadi nak tulis ni. Jadi dia ada struktur dia kan, macam nak tulis kan. Apabila dibekalkan berapa? Bila dibekalkan 2,000 Dua. watt. Kan, kita ambil ini dulu. Jadi yang ni tenaga yang kita bekalkan dia dalam bentuk tenaga elektrik ni. Yang ni kerja yang dia akan buat. Faham tak? Jadi apabila dibekalkan tenaga 240 volt, apa yang akan berlaku? Kamu punya ceret akan buat apa? Panas. Ceret tu akan menghasilkan 2000 Menghasilkan dia akan menghasilkan 2,000 joule tenaga. akan menghasilkan 2000 joule tenaga. Betul lah. Tenaga per apa? Kalau power per apa? Masa Per
saat. Tiap-tiap saat per saat. Tu maksudnya kalau dia kata specification macam ni, maksudnya kalau kata kamu bekalkan 240 volt baru dia dapat bekerja dengan optimum lah, dia akan menghasilkan 2000 kilowatt ni. 2000 watt ni nah. Jadi kalau kata kita tak bagi dia 240, dia tak akan menghasilkan 2000 joule untuk panaskan air ya. Dia menghasilkan 2000 joule tenaga haba pun boleh lah per saat. Jadi yang ni dia akan convertkan daripada tenaga elektrik jadi tenaga haba. Jadi dia suruh kirakan arus yang mengalir dalam ceret, kita nak pakai formula apa? P sama dengan IV. Betul. P sama dengan IV. Ganti kan, yang mana yang kena ganti? P sama dengan apa? 2000. 2000 bagi dengan 240. 240. Jadi dapat berapa? 8.3333. 8.33 unit dia Ampere. ampere. Okey, kalau kata kita punya ceret ni memerlukan 8.33 ampere, berapa fuse yang sesuai untuk kita letak kat ceret ni? 12. Berapa? Besar sangat tau, kecil sikit. 10. 10 boleh lah, ataupun kita round je nombor ni atas sikit saja. 9 boleh ha. Saya rasa cikgu tak tahu dia terima ke kalau kamu besar sangat. Tak boleh besar sangat, nanti terbakar alat tu lah. Jadi atas sikit je. Kalau dia perlu 8 kita ambil 9. Jadi apa jawapan dia, apa sebab kita pilih fuse tu? Kerana yang perlu dibekalkan sebanyak 8.33. Ya. Ubah sikit ayat tu lagi. Nilai fuse perlu tinggi daripada nilai arus. Perlu tinggi sedikit. Tinggi. Nilai fuse perlu, boleh ke tulis tinggi sedikit tinggi sedikit. Kalau dalam bahasa Inggeris dia senang sikit nak sebut slightly higher. Perlu ada cara lain ke nak tulis ni? Betul lah ni. Kenapa kita perlu bagi fuse yang tinggi sikit? Untuk kenapa perlu fuse tinggi sikit? Ni kenapa nilai fuse tu kena tinggi sikit daripada arus yang diperlukan? Untuk untuk membekalkan tenaga yang cukup. Untuk membekalkan arus yang mencukupi. Mencukupi betul lah tu. Arus yang mencukupi. Untuk apa panggilnya? Supaya kamu punya kereta tu boleh berfungsi secara optimum. Okey. Jadi carikan nilai rintangan bagi elemen pemanas dalam ceret tersebut. Macam nak cari rintangan dia? Pakai formula apa? V sama dengan I kuasa 2R. P sama dengan I kuasa 2R. Boleh jugalah. PP. P. Boleh? Okey, cuba kira berapa kamu dapat R dia. Ni 2000. 8.33 kuasa 2. 28.82. 28.8 ohm. Di kat atas tu kita dah cari arus kan. Kalau kata kamu nak pakai formula V sama dengan IR pun boleh kita akan dapat jawapan yang sama, 28.8. Okey, habis dah. Next question untuk Hakim. Pembiasan berlaku apabila cahaya merambat dalam medium yang berbeza ketempatan optik. Rajah 5.1 dan 5.2 menunjukkan spesifikasi bagi cawan kaca dan cawan perspek masing-masing
Jadi yang ni cawan kaca kamu, dia punya indeks biasa 1.52. Lepas tu bila cahaya lalu kat dalam kaca tu, hal laju dia 1.97 darab 10.8. Yang ni perspek ni macam kaca jugalah ke plastik? Cikgu pun tak ingat. Okay. Jadi refractive index dia 1.49. Plastik kan perspek. Okay, lepas tu kelajuan dia 2.01 darab 10.8. First sekali, apa dimaksudkan dengan pembiasan? Pertukaran arah cahaya disebabkan oleh perbezaan ketepatan. Betul. Pembengkokan cahaya. Pembengkokan cahaya apabila disebabkan oleh perubahan ketumpatan, apa jadi kat dia punya laju dia? Kurang. Berubah kan? Jadi yang ni kalau jawapan lengkap dia pembengkokan. Lambatlah nak tulis. Cahaya apabila merambat dalam dua medium yang berbeza ketumpatan disebabkan oleh perubahan laju cahaya tu nah. Apabila merambat dalam dua medium berlainan ketumpatan optik. Yang menyebabkan perubahan panjangnya. Perubahan pada hal laju cahaya. Okey. Jadi dia tanya kamu bandingkan kelajuan cahaya dalam kaca dan perspek. Mana satu lebih besar? Kelajuan cahaya dalam cawan perspek. Jadi perspek lebih besar daripada kaca. Jadi kamu boleh tulis diagram ni lah, banding diagram. 5.2 lebih besar daripada 5.1. Okey. Indeks biasa dia? 5.1 besar lagi. 5.1 besar daripada 5.2. Okey, hubung kait kan? Semakin bertambah indeks biasa, Semakin bertambah semakin indeks berkurang. biasa, semakin berkurang, betul? Hal laju cahaya. Okey. Nyatakan hubungan antara indeks biasan dan ketumpatan optik. Semakin tambah indeks biasa, semakin berkurang ketepatan optik. Tambah ketepatan optik tu Tambah. banyak mana molekul-molekul ada dalam bahan tu. Jadi bila kata ketepatan dia tinggi, maknanya banyak lagi molekul-molekul dalam tu. Jadi dia punya indeks biasan akan lebih tinggi lah. Sebab cahaya akan gerak lagi lambat lagi dalam objek yang ketepatan optik dia tinggi. Okay, ini ketepatan optik cikgu row optik. Optik tu sebab kita nak objek tolak sinar juga, baru cahaya boleh lalu lah. Sebab tu dia ada perkataan optik. Tapi bila kita sebut ketumpatan tu sama saja, tu maksudnya banyak mana molekul yang ada dalam satu bahan tu. Okey, jadi yang ni rajah menunjukkan kedudukan image yang dilihat oleh pemerhati apabila satu shilling diletakkan dalam bekas air. Jadi kita ada image shilling dengan shilling. Terangkan kenapa kedudukan image shilling dilihat berada di atas daripada shilling oleh pemerhati itu. Apa jawapan yang dia nak? Sebab udara dan air adalah berbeza. Sebut, jadi cahaya itu merambat daripada mana ke mana? Saya merambat daripada udara kepada air. Cahaya merambat dari udara kepada air. Siapa yang punya ketumpatan yang lebih tinggi? Ketepatan air lagi tinggi daripada udara. Okey, jadi first point tu cahaya merambat dari udara ke air. Lepas tu air mempunyai ketumpatan optik yang lebih tinggi. Menyebabkan apa? Sinar cahaya dibias mendekati normal. Sinar cahaya dibias mendekati normal. Cahaya dibias
Last sekali. Kalau itu siling kelihatan Ha, lebih tinggi daripada kedua asal. betul lah. Siling kelihatan lebih tinggi. Okey, dia kata kat sini air dalam gelas digantikan dengan minyak zaitun dengan isi padu yang sama, ketumpatan optik minyak zaitun lebih tinggi dari air. Apakah yang berlaku pada kedudukan imej siling yang diperhatikan tu? Lagi tumpak, ini sudah lagi dekat dengan asal. Objek asal. Betul, imej kelihatan lebih dekat dengan Objek asal. permukaan. Betul. Imej kelihatan lebih dekat. Okey Ustaz, nak ubah sikit ni kat sini Hakim, sebab sekarang ni mata kita tu dia observe cahaya yang pantul balik daripada siling tu ke mata kan, betul tak? Jadi kita kena terbalikkan ayat tu. Faham tak? Jadi kamu cakap pasal direction daripada udara ke air kan tadi kan? Tapi yang mata kita lihat tu terbalik lah. Dia daripada air ke udara. Jadi kita songsangkan sikit ayat ni. Sorry lah. Jadi ubahkan ayat ni. Saya merambat daripada Air ke udara. air ke udara. Lepas tu yang ni ayat ni betul kan? Sinar cahaya akan dibias Menjauhi normal. menjauhi normal. Siling akan kelihatan lebih tinggi. Yang ni betul. Alright sebab dia cakap pasal mata kita dapat daripada objek tu. Okey, habis dah soalan tu. Soalan seterusnya, soalan elektromagnet. Rajah 61 menunjukkan sebatang magnet bar digerakkan masuk ke dalam satu solenoid. Penunjuk galvanometer berpusat sifar didapati terpesong disebabkan oleh arus aruhan. Ini biasalah, yang ni arus aruhan. Rajah 6.2 menunjukkan dua batang magnet digerakkan. Okey, yang ni satu sekarang ni, yang ni dua. Penunjuk galvanometer berpusat sifar juga terpesong. Jadi ada perbezaan pada pesongan lah. Apakah dimasukkan dengan arus aruhan? Penat dah asyik-asyik tanya benda yang sama. Apa maksud arus aruhan? Arus yang terhasil daripada pemotongan flux. Okey, betul. Arus yang dihasil daripada pemotongan flux magnet akibat daripada gerakan relatif antara magnet bar dan solenoid. Okey. Tak payah tak kamu tahu kan jawapan yang tu. Okey. Nombor seterusnya. Merujuk kepada rajah 6.1 dan 6.2, bandingkan bilangan lilitan solenoid. Beza tak? Ada beza tak? Satu sama. Sama dengan 5.2. 6.1 sama dengan 6.2. Kalau sama kita boleh tulis sama, tulis sama pun tak apa je. Okay. Kekuatan medan magnet dia. Satu kurang dari 6.2. Satu kurang daripada 6.2. Magnitud arus aruhan dia. Satu kurang daripada 6.2. Betul. Hubungan dia antara kekuatan medan magnet. Semakin tambah magnetik arus aruhan. Dan medan tambah, magnetud arus bertambah. Namakan hukum fizik yang terlibat. Faraday, betul. Rajah menunjukkan sebuah dinamo basikal. Terangkan bagaimana dinamo boleh digunakan untuk menyalakan lampu basikal tersebut. Sekali apa berlaku? Dia putar. Apabila roda berputar, apa yang berputar? Tombol dan magnet turut berputar. Betul. Tombol dan magnet turut berputar. Lepas tu? Pemotongan flux terhasil antara kegelung dengan medan magnet. Okey. Antara gegelung dan medan magnet
menghasilkan arus-aruhan hasil. Menghasilkan arus-aruhan. Arus-aruhan. Last sekali. Meter menyala. Mentor menyala. Betul. Ada tak poin kamu minta sebab 2 markah je lah. Mentor menyala. Boleh kata DGE, tahap DGE dulu, lepas tu arus-aruhan mengalir, menyalakan mentor. Okey, nombor 7 balik kepada Ilyas. Rajah 7.1 menunjukkan sebuah diod semikonduktor. Apakah dimaksudkan dengan semikonduktor? Bahan yang mempunyai apa dia? Semikonduktor ni kamu kena explain dia apa beza di antara konduktor dengan penebat. Dia duduk kat tengah-tengah kan? Jadi macam mana nak tulis dia punya maksud dia? Bahan yang mempunyai sifat konduktor apabila bahan yang mempunyai kekonduksian kekonduktoran di antara siapa dan siapa? Yang ni kekonduksian elektrik lah dia. Antara siapa? Dia duduk tengah-tengah kan, jadi di antara tengah-tengah antara siapa? Antara negatif dengan positif. Bukan. Bahan apa lagi yang boleh konduk elektrik? Bahan apa yang tak boleh konduk elektrik? Kita ada konduktor, kita ada konduktor dan kita ada penebat. Jadi di antara siapa dan siapa ni? Penebat dan konduktor. Konduktor dan penebat. Okey, namakan kawasan yang berlabel J. Apa namanya? Simpang. Bukan. Simpang tu yang tengah ni. Kalau dia highlight semua ni kita panggil apa? Ini pun sama dengan soalan exam nama tu. Lapisan? Lapisan. MP. Bukan. Sekali lagi. Kat tengah ni simpang PN. Lapisan apa nama tu? Lapisan yang tiada lohong dan elektron tu panggil apa? Lapisan susutan. Lapisan susutan. Okey. Ingatlah nama dia. Okey. Jadi rajah menunjukkan 1 liter menggunakan 1 biji diod saja untuk menyalakan mentol disambungkan kepada osiloskop sinar katod kamu. Rajah 7.22 menunjukkan corak gelombang yang dihasilkan kat skrin. Alright. Terangkan mengapa corak gelombang paparan OSK seperti ditunjukkan darjah 7.22. Kenapa dapat corak yang gigi rongak ni? Sebab ada diod. Yelah, kena terang. Dari segi apa yang kamu kena terang? Jadi yang ni arus lalit kan? Jadi dia ada 2 kitaran. Dia ada kitaran yang clockwise dengan anti-clockwise. Separuh kitaran dia akan clockwise, separuh lagi kitaran dia akan anti-clockwise. Jadi kamu punya diod ni dia hanya membenarkan pengaliran arus dalam satu arah saja kan? Jadi dia hanya boleh bagi lalu masa dalam keadaan apa? Clockwise. Yelah, kita panggil apa? Diod tu. Pincang apa? Pincang apa? Tak tahu. Pincang. Forward bias. Pincang? Pinjang depan. Pincang ke depan. Jadi kamu hanya arus hanya dibenarkan mengalir melalui diod ni bila di dalam keadaan pincang ke hadapan. Lepas tu separuh kitaran kedua dia akan jadi apa? Pincang apa? Pincang belakang. Pincang belakang. Pincang songsang. Pincang songsang. Jadi pincang songsang tak dibenarkan lalu jadi mentor kamu tu tak menyala lah. Jadi kamu terang kat cikgu kat sini. 2 ayat dia. Dalam separuh kitaran yang pertama apa jadi? Berapa markah tu? 2. Dalam pertama. Pincang ke depan. Diod pincang ke depan.
Oleh itu, Oleh itu, arus arus hanya dapat mengalir dalam satu mengalir. Okey. Dah lah, tu satu markah. Satu lagi. mengalir. Dalam separuh kitaran kedua. Dalam separuh kitaran kedua, diod Diod. pincang songsang. Pincang songsang. Oleh itu arus tak dapat mengalir. Oleh itu arus tidak dapat mengalir. Dah? Okey. Jadi yang mana yang dapat mengalir tu yang akan menghasilkan kamu punya corak gelombang ni nah. Okey. Rajah 7.3 menunjukkan sebuah pengecas arus terus bateri telefon bimbit yang dibuat dengan menggunakan lita tadi. Apabila pengecas digunakan, arus dihasilkan tidak mantap sebab dia bentuk macam gigi rongak kan. Jadi cadangkan satu pengubah suara yang boleh dilakukan dalam lita supaya pengecasan boleh menghasilkan output arus terus yang mantap. Dari segi bilangan diod, macam mana? Bilangan diod. Bilangan diod macam mana nak dapat arus yang mantap? 1. Biji je. Tadi. Kena banyak lah. Ish lah, yang ni kan kita panggil sebagai apa? Rektifikasi separuh gelombang kan? Dapat gigi rongak kan? Macam mana kita nak dapat gigi penuh? Kosong lah. Kita nak dapat gigi kat jelas-jelas. Dua biji je. Tak, kita akan guna yang tu. Full bridge rectifier tu. Boleh? 4. Ada berapa biji? Itu. Ada 4 biji. Okey. Apa sebabnya? Membenarkan. Sebab nak buat 4 tu lah. Bagi tahulah alasan dia, cikgu nak tulis. Takkanlah kamu kata sebab nak pergi 4 tu. Supaya membenarkan arus mengalir dari dalam dua arah. Okey. Supaya arus boleh mengalir dalam apa kita panggil kedua-dua separuh kitaran. Ya ke? Sekejap cikgu tengok jawapan dia. Menghasilkan lita rektifikasi gelombang penuh pun boleh nah. Jadi ini nama dia rektifikasi gelombang penuh. Hasilkan lita rektifikasi gelombang penuh. Okey. Bahan dawai sambungan, nak pakai bahan apa? Dawai, nak buat daripada apa? Kuprum. Betul, kuprum. Sebab apa? Sebab kurang rintangan. Rintangan rendah. Okey. Lepas tu last sekali komponen elektronik tambahan. Apa yang kita boleh tambah supaya arus tu lebih lancar? Swiss? Bukan. Tak. Ada alat special tu. Apa yang bertugas sebagai perata arus? Apa nama alat tu? Perata arus adalah? C. Start dengan C. K. Enggak. Apa benda yang macam kacang? Macam kacang? Tak juga rupa dia macam kacang. Rupa dia gini. Macam dia. Kapasitor. Yes, kapasitor. Apa sebabnya kapasitor sebagai apa? Dia tadi cikgu sebut. Dia menyimpan. Meratakan arus. Dia menyimpan, lepas tu dia menyahcaskan. Bila dia menyahcas tu dia akan meratakan arus lah. Betul lah, ingatlah nama dia kapasitor. Okey, habis dah. Sama dengan ada ni, soalan radioaktif. Okey. Siapa dulu? Bagi Syamal dulu. Rajah 81 menunjukkan satu kaedah yang digunakan untuk mengesan kebocoran pipe bawah tanah
Sedikit bahan radioisotop dilarutkan di dalam air yang mengalir di dalam pipe. Tiub giga mula yang disambung kepada meter kadar kemudian digerakkan di atas pipe mengikut pelan kedudukan pipe bawah tanah. Biasalah ni, kamu tahu lah ni, senang saja. Jadi yang ni reading gigi mula. Jadi bilangan per saat dia lah. Di kat A tu 300, 295, 284. Lepas tu kat sini 372, 290, 216. Okay, first kali dia tanya apakah dimasukkan dengan radioisotop? Masuk radioisotop. Siapa ingat? Sama apa Dia tak jawapan? stabil. Isotop yang mempunyai Dia tak stabil. nukleus yang tidak stabil. Betul lah, betul. Isotop yang mempunyai nukleus yang tidak stabil. Nukleus. Okey, betul. Berdasarkan jadual 81, nyatakan kedudukan pipe di mana kebocoran berlaku. Kat mana yang bocor? Kat mana bocor? Oh, Caman. Kamu tengok ni A, B, C, D, E, F ni kat mana yang bocor? F. Macam mana kamu nak tahu tempat tu bocor? Kita lalukan tiub giga mula ke atas permukaan tanah ni kan? Jadi kalau kata dia bocor, kamu rasa bacaan dia akan lebih tinggi ke lebih rendah? Rendah. Lebih tinggi. Lebih tinggi. Kenapa? Sebab kamu tengok kat sini gambar ni bila kat tempat bocor tu kamu punya air tu akan masuk pergi dekat lagi dengan permukaan tanah nah. Jadi bila dia dekat dengan permukaan tanah, kamu punya giga mula ni akan mengesan lebih banyak aktiviti lah. Jadi kat mana yang bocor? D. Yang kat D tu yang bocor lah. Sebab bilangan bacaan dia paling besar. Okey, jadi yang ni D sebab bacaan dia paling besar. Paling besar. Okey, separuh hayat natrium, nanti kamu kira untuk cikgu ialah 15 jam. Hitung masa yang diambil untuk natrium menjadi 6.25. Macam mana nak kira ni? Kita kena turunkan, kita kena tulis half-life tu sampai dia jadi 6.25. Jadi dia start daripada apa? Dia start daripada banyak mana? Berapa peratus? Caman? Kalau full start maksudnya berapa? Dia start daripada berapa? 100. Okey, 100%. Jadi selepas separuh hayat dia akan jadi separuh kan? Jadi daripada 100 dia akan jadi apa? Jadi 50. Lepas tu lagi, lepas dia jadi 50, lepas separuh lagi hayat dia akan jadi berapa? 25. Lepas tu? 12.5. 12.5. Last kali? 6.25. Okey, jadi dah berapa half-life yang berlalu? 4. Jadi 4 darab dengan apa nak dapat jawapan dia? Ada 15 jam. Betul, dapat darab 15 jam. Jadi berapa jawapan dia? 60 jam. Betul ya? Okey, pandai. Okey, ada ni pula. Jadual 8.3 menunjukkan 3 radioisotop dengan ciri masing-masing. Kita ada sodium, natrium kamu tadi. Lepas tu kita ada fosforus dengan technetium 99. Berdasarkan jadual di atas, nyatakan sifat radioisotop yang paling sesuai digunakan untuk mengesan kebocoran. Yang mana satu yang kita guna? Separuh hayat. Separuh hayat dia. Nak pendek ke panjang? Nak lama. Ya ke? Sat. Kita nak sat. Kita nak singkat. Sebab apa nak singkat? Lama sat. Taklah singkat sangat. Sebab kita nak sebab yang ni kita mengalirkan dalam air kan. Jadi air tu lepas ni nanti orang nak guna kan. Jadi kenapa kita nak singkat? Ya. Sebab apa?
Kalau dia singkat apa jadi? Kalau superohide dia singkat. Tidak menjejaskan air. Bahan radioisotop tidak berada lama dalam saluran air. Ataupun bahan radioisotop tu dia cepat hilang dalam air tu lah. Jadi kita tak nak dia ada radioaktiviti dalam air tu lama. Jadi mungkin bahaya kat tubuh badan kita lah. Jadi bahan radioisotop tidak berkekalan lama di dalam air. Tidak berkekalan lama. Dalam air. Okey, kuasa penembusan macam mana? Kita nak beta. Kalau beta maknanya kuasa penembusan dia macam mana? Tinggi ke rendah? Sederhana. Sederhana. Yang ni boleh tulis sederhana. Jadi sebab apa kita nak sederhana? Sederhana sebab Sebab apa? Apa beza kalau kita pakai gamma? Kita dapat baca tak kat mana bocor? gamma dia. Oh tak. Tak kan? Sebab kalau kata gamma kuasa penembusan dia tinggi, di kat kawasan part tak bocor pun dia akan bagi bacaan yang sama dengan part bocor. Jadi kenapa kita pakai beta, macam mana nak tulis? Dapat mengesan kawasan bocor. Dia boleh tembus tanah tak? Dia boleh. Boleh. Jadi yang dia tak boleh tembus tu apa? Cangkuk dia. Dia boleh tembus tanah sebab kita boleh dapat reading bila dia dekat dengan permukaan kan. Sebab beta ni dia dihalang, dia kuat sikit daripada alpha kan. Jadi kalau dia dekat dengan surface tu dia boleh dapat reading. Tapi kalau kata dalam part tu kita boleh dapat reading tak? Dalam tak boleh. Jadi kita akan dapat perbezaan bacaan lah masa di dalam part dengan masa dia dah tembus tanah tu lah. Tapi tidak dapat menembusi part. Faham tak ni? Boleh? Tapi nak pada ayat tu. Nak bina ayat. Bina je ayat yang senang difahami. Asalkan logik menembusi part. Ataupun kamu boleh kata kuasa penembusan tu akan menghasilkan bacaan yang berbeza di kawasan yang bocor dengan yang tidak bocor kan. Berbanding dengan gamma tu dia akan bagi bacaan yang sama saja sebab kuasa penembusan dia tinggi. Okey, macam mana dengan keadaan fizikal radioisotop tu? Boleh tulis. Boleh tulis apa? Baca je apa? Menghasilkan bacaan yang berbeza. Boleh cikgu rasa sebab kat sini dia ada tulis bacaan untuk part tu kan. Maksudnya bacaan dia ada, cuma bacaan dia yang bocor tu tinggi lagi sebab dia duduk dekat lagi dengan permukaan tanah tu. Yang ni kat dalam part. Boleh? Jadi bacaan ada, cuma bacaan dia lebih rendah sebab lagi banyak dia punya halangan tu lagi kurang kuasa penembusan tu lah. Jadi kat sini bacaan dia paling tinggi. Kat D ni jadi kat sini bocor. Kat tempat lain tu dia rendah. Yang lain ni mungkin bacaan latar campur dengan bacaan yang lemah daripada beta tu dalam part tu lah. Campur dengan bacaan latar sekali lah kot. Okey, kita nak dia dalam keadaan apa? Pepejal ke cecair? Kamu tengok ni. Pepejal dan larut dalam air. Pepejal yang tidak larut dalam air. Pepejal yang larut dalam? Nak larut dalam air? Larut dalam air. Kita nak dia larut dalam air. Ataupun kalau dia tulis cecair kat situ kita kata cecair lah. Tapi kat sini dia macam garam kan. Jadi pepejal yang larut dalam air. Jadi kalau natrium ni dia sama je macam garam kamu, cuma dia radioisotop. Boleh? Jadi kita boleh larutkan dia dalam air. Apa sebab dia? Mudah dikendali kan? Mudah dikendali. Tak sesuai. Boleh lah.
Jadi sebab dia pepejar tu kita kata dia boleh mudah dikendali. Masa dia dalam keadaan cecair tu dia boleh apa? Boleh mengalir. Tapi semua berpejat tu. Tak payah. Yelah yang ni sebab dia larut dalam air kan. Jadi lepas dah larut tu dia boleh apa? Boleh mengalir bersama air tersebut. Boleh? Faham ke ni? Boleh menerima air. Boleh mengalir. Line kamu tak clear. Boleh mengalir okay. bersama dengan air. Kalau kata Sangkut. dia pepejal tak larut, macam batu lah. Kat mana kamu letak tu kat situ lah dia duduk. Jadi kalau dia boleh larut dalam air, lepas tu dia akan mengalir bersama dengan air tu lah. Nah? Okey, jadi daripada jawapan kamu di atas, mana satu yang kita guna untuk mengesan kebocoran pipe? Sodium 24. Sodium 24. Natrium 24. Yang ni senang sebab kita dah tahu awal lah nah. Apa dia? Sodium 24. Habis dah soalan? Okey, habis dah. Okey ke soalan dia? Soalan Terengganu senang je kan? Siapa ada soalan? Ada soalan tak? Dah pukul 12.22. Lamanya kelas. Ada soalan tak? Ada. Ada. Jadi soalan yang faham hari tu, cikgu nak kamu hantar cikgu esei tu dalam kumpulan. Kamu buat individu ke dalam kumpulan? Bulan. Kumpulan. Okay. Bincang dah dengan Ilias? Dah? Macam Okey. Jadi hantar kat cikgu minggu ni lah, cikgu semakkan yang tu. Jadi kalau paper tu yang ni macam mana? Kamu nak buat macam tu juga ke? Kamu nak bincang 2 soalan, lepas tu cikgu bincang 2 soalan? Nak buat macam tu ke? Mari tengok soalan ni. Boleh tak? Boleh ke? Dia elok kamu bincang dengan kawan kamu. Supaya kita boleh check sama-sama apa yang tak faham, apa yang faham. Jadi bahagian B ni kita ada soalan itik ni. Yang ni Archimedes. Hari tu cikgu dah bincang Archimedes kan. Jadi yang ni kamu ambil nombor 9. Ni homework. Ni senang. Ni soalan yang biasa kita buat lah. Okey. Jadi yang ni keluar tajuk gelombang lagi. Yang ni cikgu buat lah. Okey. Ada 3 orang ni mendengar. Lepas tu kita ada soalan bahagian C. Kekenyalan lagi. Ini yang ni cikgu bincang pula lah. Cikgu ambil kekenyalan. Kamu akan ambil soalan power loss ni. Transformer dengan power loss. Okey. Jadi kamu ambil soalan yang bawah ni. Soalan 12. Jadi bahagian C kamu jawab soalan 12. Bahagian B kamu jawab soalan nombor 9 tadi kan? Boleh nak? Yang ni lambat sikit tak apa, kamu buat dulu yang faham tu. Lepas tu kamu buat dulu soalan yang kertas 1 untuk Ganu. Jadi minggu depan kita akan semak yang paper 1 tu. Faham nah? Boleh?